Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Rufini. Kami daripada kumpulan AP 2204B. Pada hari ini kami akan buat perbincangan tentang hakikat insan dan kebahagiaan antara Islam dan Barat. Apakah itu insan? Okey, menurut pandangan Islam, insan merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbaik sebagai hamba dan khalifah di bumi, berbekalkan akal fikiran yang dianugerahkan. Jadi, insan ni sebenarnya dia harus kenal konsep diri dia dan tahu sejauh mana potensi yang dimiliki untuk pastikan setiap tindakan dan perilakunya adalah terbaik dan sempurna. Selaras dengan tujuan penciptaannya lah. So dari situ insan sepatutnya dia perlu tahu apa yang salah, apa yang betul yang boleh dilakukan oleh seorang insan. Pada zaman sekarang, ada sesetengah pihak yang tidak mengetengahkan pandangan Islam, pandangan daripada pemikir Islam, sedangkan mereka banyak bagi ilmu tentang apa itu insan. Mereka banyak memberi semangat keilmuan dalam bidang psikologi dan banyak karya mereka berkaitan dengan ilmu psikologi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Seterusnya, ringkasan artikel tentang hakikat insan dan kebahagiaan antara Islam dan Barat. Artikel ini membincangkan tentang maksud insan itu sendiri daripada segi Islam dan Barat, perbandingan antara Islam dan Barat, konsep insan yang perlu diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Okey, manusia digelar sebagai makhluk yang mempunyai akal budi, insan dan orang menurut Kamus Dewan serta dipanggil homo. Homo ni bermaksud kepada makhluk yang mempunyai budi. Manusia telah diciptakan dengan pelbagai rupa dan berlainan sikap, tetapi perakhirannya tetap sama, iaitu mati. Manusia atau insan merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lahir di muka bumi ini sebagai khalifah yang bertanggungjawab semata-mata untuk mematuhi segala perintah Allah dan larangannya serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Hakikat insan menurut Islam iaitu roh dan jasad berkaitan antara satu sama lain. Manusia dikurniakan dengan akal yang menjadi keunikan mereka dalam berbanding dengan makhluk yang lain. Maka manusia bertanggungjawab memikul amanah untuk menjaga peradaban sesuatu masyarakat serta mengurus tadbir hal-hal yang membina peradaban yang harmoni. Seterusnya, hakikat insan menurut Barat iaitu nasib menjadi seseorang yang dikenali sebagai Homo sapiens ataupun manusia. Ini bermaksud manusia tidak akan lari daripada kacau bilau dan bolak-balik. Barat percaya dan yakin bahawasanya perkara ataupun alat yang akan mententerakan manusia adalah peraturan dan undang-undang yang direka menurut fahaman dan logik akal mereka. Seterusnya, mengenali hakikat diri untuk mencapai kebahagiaan akhirat dengan wujudnya dua bahagian iaitu maqasid syariah iaitu dunia dan akhirat. Tujuan akhirat dikenali sebagai tujuan keagamaan, manakala maqasid keduniaan perlu membawa kepada tujuan keagamaan. Baiklah, seterusnya, 4 perkara dalam maqasid syariah iaitu nyawa, akal, keturunan dan harta. Maqasid bermaksud tujuan syariat yang difahami dalam kerangka pandangan alam Islam. Ini mesti dipupuk dan dilindungi untuk mencapai matlamat tertinggi iaitu agama atau ad-din. Penulis juga menekankan beberapa kelebihan yang ada dalam setiap diri insan bagi menggalas tanggungjawab di muka bumi Allah. Seterusnya, menurut Islam, hukum dan akhlak adalah sebahagian daripada agama. Kita sebagai khalifah di muka bumi Allah mesti bersifat adil dengan keadilan menurut Islam bermula dengan diri sendiri dan ia perlu ditafsirkan sebagai meletakkan diri hayawan di bawah takluk diri akali. Seterusnya, hukum dan akhlak oleh pemikiran Barat adalah sekular, iaitu mentafsir memelihara nyawa sebagai kelangsungan hidup, keturunan iaitu kelangsungan spesies, harta, kelangsungan keperluan hidup dan akal pemandu kehidupan. Seterusnya, penulis juga
berkongsi tentang cara untuk berhadapan masalah yang berkaitan dengan masalah mental dan jiwa. Ia mengingatkan supaya jangan sesekali menghukum mereka yang mempunyai masalah mental iaitu depression akibat terjerumus dengan maksiat dan dosa terlebih dahulu. Maka dengan itu, dengan ilmu manusia dapat mengenali tempat sebenar setiap sesuatu, manakala akal ialah alat dan tempat jatuhnya sesuatu ilmu. Seterusnya adalah metodologi kajian. Okey, ini merupakan bahagian yang penting dalam sesuatu kajian. Ini kerana metodologi ini menjadi panduan kepada penulis dari segi cara maklumat dan juga mengkaji sesuatu laporan. Jadi di sini terdapat beberapa metodologi yang diikuti oleh penulis. Yang pertama reka bentuk kajian, iaitu kajian yang berkaitan dengan tinjauan. Jadi kajian ini dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara yang berkaitan dengan hakikat insan dan kebahagiaan. Kajian ini adalah untuk membicarakan tentang dua fahaman yang berbeza seperti yang kita sedia maklum antara Islam dan juga Barat dalam menyimpulkan tentang hakikat insan dan juga kebahagiaan. Seterusnya, pengkaji menggunakan cara dapatan maklumat melalui laman web serta rujukan perpustakaan. Rujukan perpustakaan ini penulis merujuk beberapa sumber daripada jurnal dan juga artikel. Okey, selepas menjalani beberapa fasa, yang fasa terakhir adalah penulis sendiri akan memproses dan juga mempersembahkan maklumat. Di sini hasil maklumat yang diperoleh daripada laman web dan juga jurnal serta carian-carian lain, penulis ataupun pengkaji akan merumuskan isi penting yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Konsep insan menurut Islam. Okey. Apakah itu konsep insan? Hakikat insan ni sebenarnya dia merujuk kepada sesuatu yang bukan benda, tidak berubah, tidak mengambil ruang, tak dapat dibahagi-bahagi, yang berlawanan dengan apa yang ada di alam al-mulk ataupun alam al-syahadah, yang boleh dijangkau oleh panca indera. Okey, hakikat ni lah yang membezakan, hakikat ni lah yang dinamakan sebagai an-naf al-natika ataupun ar-ruh al-insan. Al-insan yang secara mutlaknya dia bezakan manusia dengan mana-mana makhluk yang lain. Okey. Seperti contoh, ia juga tidak hancur dengan hancurnya tubuh badan. Kerana potensi hancur bukan sifat dasar dia. Contoh, apabila seorang umat Islam itu meninggal dunia, badan dia akan hancur. Tapi yang ni, dia tak sama dengan potensi badan. Dia takkan hancur. Secara sifat dia, contohnya apabila seorang manusia itu meninggal, rohnya tidak akan hancur macam mana hancurnya tubuh badan dimakan tanah. Persoalan yang berkaitan dengan kenabian, ganjaran, perbuatan insan dan segala yang berkaitan dengan akhirat tak akan jadi penting tanpa adanya hakikat ni. Kita akan sambung tajuk baru iaitu kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan dalam Islam disebut dengan istilah Al-Sa'adah. Imam Al-Ghazali, dia ada guna istilah tersebut dan dijelaskan bahawa kebahagiaan itu adalah Al-Sa'adah, adalah ketika seseorang itu mengenal dirinya. Ma'rifah an-naf. Okey, kenal diri itu maksud dia bukannya secara ilmiah seperti kita tahu anggota badan sendiri. Melainkan dengan mengenal diri secara batiniah dan ruhiyah. Okey, dalam erti kata lain itu mengenal siapa dirinya. Contoh siapa dirinya? Dia adalah makhluk Allah. Dari mana datangnya? Ke mana akan kembali? Untuk apa dia diciptakan? Serta mengenal jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan. Aspek utama diri insan ni ada dua, iaitu aspek yang zahir dan aspek yang batin. Apa itu aspek yang zahir? Okey, aspek yang zahir adalah jasad yang ada mengandungi sifat hayawani, iaitu punca kepada sifat tercela mazmumah pada insan walaupun dalam beberapa hal bermanfaat sekiranya dapat dikawal. Apa itu aspek yang batin? Aspek yang batin adalah roh yang mengandungi sifat akali, iaitu merupakan latifah rohaniah yang kekal abadi dan termasuk dalam alam al-am. Hubungan roh dan jasad ni hubungan roh dengan jasad ni bukan sesuatu yang terjadi sejak azali.
Hubungan kedua ni adalah sesuatu yang baru. Hubungan antara roh dan jasad ibarat pelaku dengan alat yang menunjukkan jasad adalah alat bagi roh. Okey. Dalam Al-Quran, dia disebut sebagai berbagai gelaran kerana sifat dia begitu dinamik. Ada sebagai contoh ada kalanya sebagai Al-Qab kalau terlibat dalam penerimaan nur hidayah. Adanya sebagai An-Naf kalau terlibat dalam mentadbir aspek jasad. Okey, ada kalanya sebagai Al-Aqli apabila ia terlibat dalam pemikiran dan pendapat. Ada kala juga sebagai Ar-Ruh apabila ia kembali ke alam asalnya. Manusia ni diberi perumpamaan. Perumpamaan seperti kedatangan ke alam nyata ni ibarat pengembara yang datang untuk berdagang. Dan akhirnya, dia akan kembali ke negeri asal dia setelah selesai berdagang. Okey, kalau kita sebagai pedagang yang mengembara ke negara asing, mestilah kita akan kena bijak gunakan segala modal bagi kita nak dapatkan satu bentuk perdagangan yang untung lah. Memandangkan modal yang diperdagang tu, kita dapat hutang. Diperhutangkan oleh sebuah badan pemegang dana. Okey, modal tu, kalau nak tahu sebenarnya modal tu merujuk kepada diri kita dengan sifat yang ada pada kita. Manakala, pemegang dana yang memberi kita pinjaman itu pula Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu yang beri kita pinjaman. Sebab itulah salah satu nama Allah adalah Al-Dayan. Apa itu konsep kebahagiaan? Okey. Dalam Islam, kebahagiaan dengan kesejahteraan ni, dia mesti ada pertalian yang erat dengan iman, keyakinan dan sifat-sifat diri yang mulia yang bertunjangkan pada suatu pandangan wujud semesta yang ditayangkan oleh Al-Quran. Contohlah, bila kebahagiaan, kita cuma hubungkan dengan aspek duniawi. Manusia, dia akan sentiasa ada masalah. Dia akan sentiasa ada masalah dengan mengisi kehendak nafsu. Sebab duniawi, kita sentiasa tak cukup apa yang ada dekat dunia. Kita sentiasa kejar apa yang ada di dunia ni, kita akan sentiasa rasa tidak cukup. So, akibatnya, kesannya itu, apabila kita rasa kebahagiaan kita hanya di duniawi. Jiwa dia akan keadaan tak tenteram. Dia akan rasa tak tenteram. Dunia ni sebenarnya hanya bernilai kalau kita hubungkan dengan tujuan yang bakal dicapai di akhirat kelak. Kalau hal ni kita tak sedar, dunia dengan sifat dia akan jadi penghalang utama pencapaian akhir tersebut. Menurut Said Muhammad Naqib Al-Attas, kita dapat tahu bahawa kebahagiaan dunia bukanlah hanya berkait dengan kehidupan duniawi sahaja. Malah berkait dengan kehidupan abadi kelak berpandukan kenyataan dijelaskan agama bersumberkan wahyu. Maka apabila suatu amalan tu dilahir melalui keadaan jiwa yang sebegini, amalan itu dinamakan amalan mulia. Dia rasa tenteram jiwa kerana dia ada fikir duniawi dan akhirat. Tidak semata-mata mengejar duniawi sahaja. 4 perkara tentang kebahagiaan akhirat. Dia bersifat abadi dan menepati dengan keadaan roh yang bersifat kekal abadi. Yang kedua, pengenalan yang paling sempurna tentang Tuhan kerana manusia ini dijadikan tujuan dia untuk mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan adalah tuntutan fitrah insan dan pengenalan tentang Tuhan itu bersifat kekal. Pengenalan yang sempurna hanya boleh dicapai di akhirat kerana di sini tidak ada lagi hambatan untuk kenal ini disebabkan jiwa insan telah kembali kepada kesucian. Yang ketiga, ia melahirkan darjat kegembiraan yang tinggi kerana orang itu dapat melihat Tuhan di akhirat. Yang keempat, ia memperlihatkan kekayaan yang mutlak kerana seorang itu bebas daripada kekurangan dan keperluan lain secara dasarnya membatasi kesempurnaan insan. Okey, seterusnya merupakan persamaan dan juga perbandingan di antara Islam dan juga Barat dalam konteks insan dan kebahagiaan. Dari sudut fahaman Islam, Islam menyatakan terdapat 2 komponen utama, iaitu roh dan juga jasad. Dari sudut fahaman Barat, menyatakan bahawa 2 komponen ini saling tidak berkait rapat di antara satu sama lain. Hasil daripada kajian, penulis telah menemukan bukti bahawa Barat tidak langsung menyentuh mengenai aspek roh dalam pertimbangan mengenai mental seseorang. Yang kedua, sudut fahaman Islam menyatakan bahawa agama hadir menjadi sumber rujukan peradaban bagi memimpin diri ke arah keamanan dan kesejahteraan. Jiwa kebinatangan ini dijinakkan oleh syariat yang diturunkan oleh
wahyu Allah kepada utusan Nabi Muhammad. Jadi jika ditelusuri dengan baik segala isi syariat, umat Islam pasti akan jauh ke hadapan dan mampu mencipta ketamadunan yang agung seperti zaman-zaman Khulafa' ar-Rasyidin dahulu. Okey, dari sudut fahaman Barat, Barat menyatakan bahawa nasib seseorang individu itu tidak akan lari daripada kacau bilau. Barat percaya bahawa perkara untuk mententeramkan manusia adalah mengikut peraturan ataupun undang-undang yang direka mengikut fahaman mereka sendiri. Sebagai contohnya, aktiviti LGBT. Okey, aktiviti ini dikatakan sebagai hak asasi manusia, sedangkan terbukti dalam kajian menjumpai bahawa aktiviti yang tidak bermoral ini akan menghasilkan suatu suasana yang haru biru. Okey, disebabkan kecelaruan inilah, perkara inilah yang telah menutup mata mereka dengan menyokong prinsip keadilan dan hak asasi manusia kononnya. Seterusnya, dari sudut fahaman Islam dalam konteks insan dan kebahagiaan ini, Islam letakkan hukum dan akhlak adalah sebahagian daripada agama. Jika dilihat balik, jika kita menggunakan agama itu sebagai panduan hidup, akhlak akan baik. Okey, dari sudut fahaman Barat, Barat mengatakan ianya dalam konteks insan dan kebahagiaan mengatakan bahawa ia berada dalam bidang kuasa negara semata-mata. Okay, jika masalah diletakkan dalam gagasan pemikiran sekular sebagai rangka besar, maknanya akan turut berubah menurut gagasan tersebut. Maka tiada pertimbangan dan juga alasan terhadap matlamat akhir ini dalam rangka hidup sekular. Sebaliknya, semata-mata hanya manusia dalam kehidupan duniawi. Yang terakhir adalah perbahasan nyawa dan akal penting kerana ianya berhubung kait dengan hakikat diri insan. Dan untuk sudut fahaman Barat menyatakan bahawa matlamat akhir manusia dianjurkan falsafah humanism ataupun kemanusiaan yang bersifat sekularism. Di sini Barat mentafsir bahawa memelihara nyawa sebagai kelangsungan hidup, keturunan, harta dan juga akal. Dan ini menjadikan tiada pertimbangan akhlak dan syariat kerana apa yang difahami golongan ini hanyalah bersifat duniawi semata-mata. Okey, seterusnya merupakan ringkasan artikel. Artikel ini saya ambil daripada penulisan Dr. Sani Badrun, iaitu bertajuk Hakikat Insan. Di sini penulis menerangkan tentang definisi diri dari segi agama dan juga fahaman Barat. Seterusnya, artikel ini juga turut berkongsi berkenaan dengan perbezaan di antara fahaman seseorang Muslim dan juga non-Muslim akan agama dan juga peraturan. Seterusnya, penulis berkongsi berkenaan dengan perbezaan insan dan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan yang terakhir, dalam artikel ini, penulis menyatakan beberapa kelebihan yang ada dalam setiap diri insan itu sendiri bagi membantu untuk menggalas tanggungjawab di muka bumi Allah ini. Okey, baiklah, seterusnya adalah konsep insan dari segi Barat. Okey, teori kewujudan manusia berbeza-beza mengikut pandangan daripada pelbagai ilmuwan. Okey, manusia terdiri daripada 3 komponen penting di mana hati, akal dan nafsu yang menyusun kehidupan seseorang manusia. Kejadian manusia menurut sains bermula daripada proses evolusi daripada satu sel, tetapi roh tidak diiktiraf ilmiah kerana ia tidak dapat dilihat dan dikaji. Adam Smith merupakan ilmuwan yang mendefinisikan insan adalah mesin yang berfungsi sebagai instrumen perdagangan bangunan sebagai lokasi penjana pendapatan. Beliau merumuskan model insan sebagai pekerja yang mempunyai gabungan kemahiran, kecekapan fizikal, intelektual, psikologi serta berkebolehan dalam menentukan sesuatu keputusan. Okay, seterusnya adalah teori human capital Barat, melihat manusia sebagai haiwan ekonomi di mana tumpuan kepada diri jasmani atau aspek fizikal dan luaran manusia.
Jika seseorang manusia mencapai sesuatu kebahagiaan, ia bererti manusia menjadi makhluk yang berbahagia kerana seseorang insan telah melaksanakan moral iaitu etika. Oleh itu, Aristoteles memandang bahawa manusia atau insan ini bersifat fizik yang bermaksud makhluk hidup yang mempunyai jiwa. Oleh itu, beliau menyatakan manusia wujud di dunia ini dengan tujuan iaitu mencapai sesuatu nilai kebahagiaan. Seterusnya, Descartes iaitu merumuskan manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kelebihan akal berbanding dengan haiwan atau binatang. Maka dengan itu, seseorang manusia boleh berfikir dalam menentukan segala sesuatu kerana keinginan mereka untuk mencapai sesuatu kebahagiaan atau kemajuan. Seterusnya, konsep ihsan dan kebahagiaan di zaman moden. Di era peradaban manusia pada zaman kemajuan teknologi ini, konsep ihsan dan kebahagiaan tercapai melalui sikap dan fikiran seseorang manusia itu sendiri. Peradaban di Malaysia ini, kita mempunyai pelbagai berbilang kaum menunjukkan satu negara yang boleh hidup bersatu padu. Maka, konsep ihsan dan kebahagiaan di zaman moden yang kita dapat lihat adalah salah satunya mengamalkan adab dan menghormati antara satu sama lain demi menjaga keamanan dan keharmonian dalam masyarakat. Seperti contoh, pendidikan adalah penting yang perlu diterapkan dalam diri seseorang kerana ia tidak dapat dipisahkan oleh moral dan nilai akhlak itu sendiri. Contohnya, subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral telah diwujudkan di sekolah agar dapat melahirkan insan yang kamil dan peradaban ummah yang harmoni supaya anak-anak generasi muda ni dapat dididik dan dibentuk nilai-nilai murni mereka daripada kecil lagi. Yang kedua, bersyukur dan sentiasa memberi atau membantu sesama manusia. Oleh itu, kita dapat lihat di Malaysia mengamalkan sifat ihsan dan sering membantu antara satu sama lain seperti memberi bantuan kepada fakir miskin, mengadakan gotong royong, melawat orang-orang tua dan mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Oleh itu, sifat ini menunjukkan Malaysia negara yang harmoni kerana saling berkongsi rezeki antara satu sama lain dan perbuatan ini dapat melahirkan rasa sentiasa bersyukur dan masyarakat dapat berkongsi rezeki yang boleh meringankan beban seseorang. Seterusnya, sifat berkasih sayang antara benda hidup dan benda yang tidak hidup juga antara perkara dititik beratkan dalam Islam. Seperti contoh, di kedai-kedai makan kita dapat lihat di mana terdapat juga orang yang memberi makan kepada kucing atau anjing jalanan. Antara contoh lain adalah setiap manusia dikurniakan keistimewaan masing-masing, maka golongan kurang upaya juga antara insan yang perlu dihormati dan tidak berbahagi rasa kongsi kasih. Kerana dalam Islam tidak ada istilah membelakangi orang yang hanya kerana kurang fizikalnya. Mereka juga adalah manusia biasa yang lahir di dunia ini yang mempunyai tanggungjawab yang sama dan juga membezakan adalah ketakwaan seseorang manusia. Yang terakhir adalah ungkapan maaf dan memaafkan adalah perkara yang mudah dilakukan tetapi amat sukar diungkapkan di bibir. Lumrah kehidupan bagi setiap manusia akan melakukan kesilapan tetapi sejauh mana dan seikhlas mana seseorang meminta maaf dan pihak yang menerima maaf tersebut. Contohnya, kita dapat lihat amalan pada Hari Raya Aidilfitri di mana hari raya pertama ahli keluarga berkumpul dan saling bermaaf-maafan antara satu sama lain serta saling menziarahi sanak saudara dan jiran tetangga. Perkara ini kita dapat menjernihkan hubungan dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan sesama manusia lain dalam masyarakat. Ini adalah di mana contoh konsep ihsan dan kebahagiaan yang kita dapat lihat di zaman moden atau di Malaysia. Yang pertama adalah aktiviti bergotong royong. Seperti yang kita tahu, aktiviti bergotong royong ni adalah aktiviti yang dilakukan secara beramai-ramai dan tidak mengenal erti berbilang kaum atau status seseorang itu. Dengan ini, kita dapat mengeratkan silaturahim sesama manusia dan di kawasan kejiranan itu sendiri. Yang kedua adalah saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Bukan sahaja pada Hari Raya Aidilfitri kita perlu bermaaf-maafan, tetapi pada
kehidupan seharian kita selama mana kita bernama manusia yang sentiasa melakukan kesilapan dan kesalahan supaya dapat mewujudkan suasana harmoni dan aman damai. Seterusnya adalah berkasih sayang. Kita perlu berkasih sayang bukan sahaja dengan benda hidup tetapi dengan benda yang tidak hidup. Golongan orang kurang upaya juga antara insan yang perlu dihormati dan tidak terbahagi rasa kongsi kasih. Selain itu, kita perlu berkasih sayang sesama alam sekitar, tumbuhan dan haiwan. Oleh itu, kita perlu sentiasa mengamalkan konsep ihsan dan kebahagiaan supaya dapat mewujudkan suasana yang harmoni di dalam masyarakat di Malaysia itu sendiri.